Sebabkan bagi lagi presentation dia pendek je ringkas tapi soalan dia banyak soalan yang menarik kat sini. Okey, kalau tak ada soalan lain, saya bagi masa lagi 10 saat untuk tambah satu lagi soalan terakhir. Okey. Kalau tak ada, kita akan pergi ke presentation yang kedua. Okey. So, presentation kita yang kedua ni Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua peserta-peserta Jom Launch 2020? Alright, siapa yang masih bersama saya, angkat tangan sikit. Alright, walaupun ini recorded, kita buatlah macam live. Alright, boleh? Okey, terima kasih kepada penganjur Jom Launch 2020 kerana memilih projek kami, masyarakat, untuk dibentangkan pada tahun ini. Dan tahniah juga kepada semua peserta-peserta Jom Launch kerana menghadirkan diri pada hari ini. Walaupun pandemik still lagi diteruskan Jom Launch untuk tahun kali ini. Alright. So hari ini saya akan bentangkan produk saya iaitu sistem My Syarikat, sistem HR. Tapi sebelum tu saya nak perkenalkan nama dulu. Nama saya Alif Azwan Amiruddin. Boleh panggil saya Alif. Alright, merupakan co-founder untuk sistem My Syarikat. Alright, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak terangkan sikit ataupun sharekan sedikit berkenaan background syarikat saya. Alright. Beyond ataupun My Syarikat Sistem ini dikendalikan oleh Biontech Sdn Bhd, dan di mana Biontech Sdn Bhd merupakan anak company ataupun anak syarikat kepada Beyond Group of Companies. So apa yang Beyond Group of Companies ni buat? Alright. Kami di Beyond melatih usahawan untuk mengembangkan lagi bisnes mereka dengan lebih jauh. Alright, melalui seminar, coaching dan beberapa lagi lah program yang kami ada. Dan alhamdulillah setakat hari ini Beyond dah hampir 5 tahun di dalam Malaysia, di Malaysia je lah. Alright. Dan Biontech Sdn Bhd masih lagi dalam setahun lebih macam tu. Alright. Dan sepanjang 5 tahun kami mengendalikan seminar, mengendalikan kelas sebagainya, kami telah melatih lebih daripada 30,000 peserta ataupun 30,000 usahawan SME untuk meningkatkan bisnes mereka. Dan dalam kalangan 30,000 peserta ini, kami dapati masih ramai lagi usahawan ataupun founder-founder SME ini yang belum lagi ada sistem HR yang komprehensif untuk membantu mereka uruskan HR dengan lebih bagus. Alright. So daripada 30,000 ni, apa yang kami dapati, ramai lagi yang masih menggunakan HR software yang lama, which is legacy punya, yang kena install dekat PC, kena nak remote susah. Kalau PKP ni memang kena pergi office lah nak buat kerja-kerja HR. So menyusahkan mereka untuk uruskan HR dengan lebih bagus. Alright. Dan yang kedua, kami dapati ramai lagi yang HR ataupun SME punya usahawan ni masih lagi menggunakan Excel. Ini memang normal lah, masih lagi menggunakan Excel untuk buat gaji, untuk uruskan database pekerja, nak uruskan cuti dan sebagainya. Sebanyak sangat orang kata Excel file yang perlu simpan lah. Alright. Dan yang ketiga, ini pun masih ramai lagi yang menggunakan kertas untuk menguruskan HR. So penuh lah dekat file, ada rak dia dan sebagainya. Dia kalau nak apply cuti, ke tulis borang, hantar ke HR dan sebagainya. So banyak sangat kerja-kerja yang leceh lah orang cakap. Alright. Dan yang keempat, ada juga yang ini memang trending lah sekarang ni, masih menggunakan social media untuk menguruskan HR. Apa contoh social media yang ada? WhatsApp, FB Messenger. So kalau staff nak apply cuti, kena PM dekat HR. Hari ni nak cuti lah, boleh tak? Dan kalau HR baca, dia bacalah. Kalau tak baca, selamatlah cuti tu. Alright. So ini adalah 4 platform yang digunakan oleh SME sekarang dan based on kajian kami. Dan daripada 4 platform ini, terlalu banyak kerja-kerja HR yang perlu dilakukan oleh HR. So kalau ada dekat sini yang pernah involve dengan HR, so dia akan tahulah banyaknya kerja-kerja HR ni. Dan kerja-kerja ni memang sangat-sangat orang kata tedious lah. Dia tak adalah kerja-kerja yang strategikal. Alright. So apa kerja-kerja yang HR selalu buat? First, nak track staff record, then nak buat payroll, nak kira EPF, PCB dan sebagainya, dan nak uruskan claim staff, nak uruskan attendance staff, nak uruskan HR punya Excel. So banyak sangat kerja-kerja yang HR perlu buat. Dan daripada sini kami interview dan survey dan kami dapat idea, which is alright, so we have to do something untuk bantu lebih ramai SME dekat luar sana. Alright. So from that, kami dapat idea untuk keluarkan satu sistem HR yang komprehensif dan juga boleh serve market SME sekarang. Jadi kami perkenalkan sistem My Syarikat. Alright.
So apa itu sistem MySyarikat? So MySyarikat ni adalah SaaS punya platform, software as a service, untuk membantu lebih ramai SME untuk menguruskan HR dengan lebih efisien. Dan baru lagi sebenarnya untuk MySyarikat ni, kami baru je founded in 2019, Jun 2019. Itu secara official lah. Alright. Dan saya tekankan sekali lagi, kami banyak fokus kepada untuk membantu SME menguruskan HR dengan lebih efisien. Kenapa saya cakap SME? Dekat hujung nanti saya share sikit apa yang kami kami punya target market. Alright. So, seterusnya apa yang kami offer ataupun apa features yang kami ada dekat dalam MySyarikat. Of course, kita ada staff management, which is kita sini nak tengok dari segi staff onboarding, offboarding, employee self-service, employee record, smart announcement dan juga team calendar. Yang kedua, kami ada leave management dekat sini untuk uruskan cuti, nak apply cuti, nak approve cuti, nak auto generatekan leave slip dan sebagainya. Dekat sini nak tengok baki cuti pun sama juga dekat sini je. Dan seterusnya kami ada claim management. Sama juga kita nak uruskan claim, nak tengok claim record, history, nak approvekan claim, semua everything go to digital. Dan yang keempat, kami ada automated payroll. So untuk automated payroll ni macam biasalah, auto calculated untuk payroll, SIP, PCB, EPF, SOCSO dan sebagainya. Dan of course sistem HR juga akan bantu untuk generate payslip automatically lah. Alright. Dan ini yang paling latest modul yang kami launch pada bulan 4 hari tu, which is kami ada sekarang ni sebabkan PKP, tak masuk office tapi HR still lagi nak monitor staff dekat rumah. So kami ada smart attendance, which is untuk smart attendance ni ada just boleh datang office ataupun boleh take attendance through phone je, buka mobile apps, selfie dan juga settle. So untuk mobile apps ni kami offer untuk dua cara, first location based dan juga proof based lah. So location akan integrate dengan maps. So kalau proof based ni dia kena ambil gambar dan sebagainya. Alright. So ini 5 features utama yang kami tawarkan kat dalam sistem MySyarikat. Dan alhamdulillah daripada feedback yang kami dapat daripada pengguna-pengguna sekarang, sangat-sangat membantu untuk mereka yang baru nak guna sistem HR dan juga yang dah pernah guna sistem HR tapi tak ada feature-feature yang kami tawarkan. Alright. So in short, apa teknologi yang kami guna? Kami macam saya cakap tadi, kami ada web version dan juga app version. So untuk web kami ada gunakan Yi framework PHP. Untuk database kami gunakan MySQL, untuk server kami gunakan Apache dan juga untuk prototype for all web dan juga apps kami pakai Adobe XD. Dan juga untuk mobile kami gunakan Ionic framework. Kami guna Google Cloud Platform untuk Maps API dan juga tracking. Dan juga yang ketiga kami gunakan Wise Ingredient untuk push notification lah. So ni teknologi yang kami guna. So normal teknologi je, tak ada yang gila sangat. Alright, dan saya nak share sikit berkenaan timeline yang kami dah lalui sekarang ni. Alright. So macam saya cakap tadi, MySyarikat still lagi baru dan ideationnya memang kami dapat waktu bulan hujung tahun 2018, waktu November 2018. So masih lagi baru. So dari situ kami spark idea which is okay, banyak benda yang kami bantu untuk HR sekarang, terutamanya SME. So start from that kami dah start buat prototype. So around 1 month buat prototype. Dan seterusnya pada bulan Januari kami kick off untuk development. Dan alhamdulillah sepanjang 6 bulan development dah siap phase 1 yang modul yang ada sekarang ni. Dan kami dah publish untuk kegunaan internal Beyond sahaja. Dan beberapa lagi klien yang terdekat lah. Dan alhamdulillah daripada feedback yang kami dapat sangat bagus, sangat membantu. Dan kami cuba untuk official launchkan kepada market dalam bulan 10 2019. Dan alhamdulillah pada bulan 4 hari tu 2020, masa pandemik hari tu kami dah keluarkan satu modul baru which is yang saya share tadi, iaitu Smart Attendance. So ini timeline kami, masih lagi kecil je timeline ni. So insyaAllah kami akan go lebih jauh untuk bantu lebih ramai SME yang ada dekat Malaysia ni. Alright. So sepanjang saya buat projek MySyarikat ni, memang kalau jumpa kawan-kawan yang developer, jumpa kawan-kawan owner business, dia kata alamak boringnya sistem HR ni, dah banyak gila sistem HR dekat market. Memang saya tak nafikan banyak gila sistem HR yang ada dekat market. Sebut je mana-mana country semua ada sistem HR dia, tapi kenapa still lagi kami buat sistem HR? Alright. Macam saya share tadi, kami dah ada 30,000 database yang kami boleh bantu. Alright. So daripada 30,000 tu maybe 10% yang dah ada sistem HR, ada lagi 90% yang belum ada sistem HR. Dan juga kalau kita tengok pada market SME sekarang, ini yang saya tengok pada latest SME yang aktif sahaja. Kita dekat Malaysia kita ada dalam 900,000 SME yang aktif. Dan juga daripada 900,000 ini ada dalam 200,000 ataupun 23% yang income-nya tahunannya adalah 300,000. Alright.
So bagi kami, bagi syarikat-syarikat yang telah ada income yang stable, staff yang ramai, mereka perlukan satu sistem HR yang betul-betul komprehensif untuk membantu mereka menguruskan HR dengan lebih bagus. So of course, bila kerja boleh efisien, operation boleh lagi laju dan juga HR pun tak perlu pening kepala nak uruskan staff, boleh buat kerja-kerja strategi yang lain. So itu target market kami. Kami tak nak buat satu sistem yang tak ada orang pakai. So sistem HR ni memang ada orang pakai dan alhamdulillah setakat pada hari ini kami dah ada lebih 1,200 syarikat yang berdaftar dengan masyarakat dan juga kami telah ada 8,000 user yang aktif yang still menggunakan masyarakat dan insyaAllah lah untuk future kami memang target untuk ada lebih ramai, memang of course lah itulah income kami. So kami nak ada lebih ramai pengguna ataupun SME yang menggunakan sistem masyarakat. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi pembincangan saya. So ini contact detail saya, kalau any persoalan boleh terus tanya dengan saya dekat chat yang disediakan dekat Meet ni. So insyaAllah saya akan jawab. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih pembincangan yang saya kira komprehensif ya untuk pagi ni. Semua orang macam dengar dengan yakin. Okey, kita ambil soalan yang pertama. Sementara tu kita punya attendees untuk session hari ini ada 55 orang. So basically 55 orang ni akan join quiz jugalah. So sebelum join quiz, mari kita ramaikan Q&A untuk sesi pagi ni. Kita ambil soalan yang pertama daripada Suhaimi, Encik Suhaimi Amir, CTO Deliver. Apakah kelebihan masyarakat berbanding sistem HR yang lain? Contohnya kompetitor seperti kakitangan.com. Okay, baik. Terima kasih kepada Tuan Suhaimi. Dengar saya kan? Alright. So apa kelebihan masyarakat? Alright, macam saya share tadi dalam video tu, memang banyak sistem HR yang ada dan mostly apa yang kami tawarkan pun ada juga dekat company lain ataupun dekat produk lain. Tetapi buat fasa awal, untuk ketahuan semua, kami ada dua fasa. Sekarang kami dalam fasa pertama, which is kami akan go wide terlebih dahulu. Maksud saya go wide in term of features. Maksudnya kami akan berikan seberapa banyak features yang ada untuk klien kami dan juga dengan penawaran harga yang lebih kompetitif lah. So kalau ada beberapa sistem yang dekat market sekarang dengan certain features dengan harga yang agak tak affordable untuk SME. So kami cuba tawarkan dengan harga yang lebih affordable dan juga dengan features yang lebih banyak. Alright. Dan yang kedua, kelebihannya dalam fasa kedua nanti kami akan integratekan juga dengan project and task management, which is banyak HR software yang tak kira berkenaan project dan juga task management. So untuk project and task management kami tengah dalam proses testing dan kami akan launch dalam fasa first quarter dalam 2021. Alright, so kami nak go deep pula in first go wide on features, yang kedua kita akan go deep on each features dan kita akan tambah lagi features lain untuk bantu lagi operational dekat bahagian HR dan juga company lah. So on future, so masyarakat ni bukan just jadi sebagai satu sistem HR, tapi akan jadi sebagai sistem untuk office tu sendiri, dari segi operational, dari segi HR dan juga monitoring. Alright, semoga menjawab. Terima kasih panjang lebar. Okay, soalan seterusnya ni soalan saya sendiri ya. Siapakah klien yang dah guna masyarakat as pilot client? Kalau boleh share lah. Okay, macam saya share tadi juga, kami dah ada dalam 1,300 company yang daftar kat masyarakat. Tapi on early development, yang telah menggunakan masyarakat, of course kami punya anak syarikat sendiri, ada 5 anak syarikat. Dan juga kami ada dalam 12 company lain yang testing selama 6 bulan. Dan lepas tu baru kami komersialkan kepada public lah. Okey. Soalan seterusnya, soalan ni berkenaan pricing. Ada dua soalan yang berkaitan. Saya akan kill two birds with one stone. First daripada Encik Ferdi Fauzi dan juga Encik Anwar kita daripada Terarut tadi. Dia tanya, first Encik Ferdi tanya bagaimanakah dengan pricing model? Which is Encik Anwar kita pun tanya apakah strategi utama untuk tentukan pricing model? Okay, so pricing model of course lah kami subscription based and kami ada monthly and yearly. Normal size punya platform dia ada yearly punya subscription and monthly punya subscription, and kami punya pricing starting from RM5 per user. RM5 per user, okey. Yeah. Soalan seterusnya daripada Encik Fakrul, apa yang best dan tak bestnya One Signal untuk notification?
selain one signal, apakah alternatif lain yang pernah di-explore? Silakan. Kami explore satu je, one signal je. So one signal ni so far meet apa yang kami nak. So kami go on lah terus dengan one signal. So kalau maybe try Firebase ke macam ni, tengok lah. Tapi kami still dengan one signal. Okey. Soalan seterusnya daripada Atif Halim. Atif ni popular pagi ni. Mana soalan dia tadi? Laju sangat 10. Sistem ni di-approve oleh Kementerian Sumber Manusia ke? Okey, kebanyakan sistem HR bergema. Okay. Memang kami kena consult dengan just untuk consult sahaja dengan JTK, Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Tenaga Kerja. Dan juga sekarang kami dalam proses untuk dapatkan LHDN punya approval untuk pengiraan PCB dan sebagainya. Okey. Soalan seterusnya berkenaan demo. Saya hold dulu yang ni sebab kita sedia adjust untuk masa. Kita ambil soalan seterusnya daripada Cik Jazdi Sharman. Tukang masak ya, dia kata. Adakah masyarakat comply dengan akta buruh? Okey, lain macam tukang masak ni. Ya. Okey, masyarakat kita memang comply dengan akta buruh. So kalau any akta berubah, so sistem pun akan terus berubah. Sebagai contoh KWSP, sebab pandemik hari tu daripada 11 turun 7, and kita akan terus update. Dan sama juga untuk tahun depan, daripada 7 tukar ke 11 pun kita akan terus update. So everything akan comply dengan HR sebab kami memang consult dengan JTK. And even kami pun ada HR expert kami. So kalau any akta berubah, sistem akan berubah lah. Okey, soalan seterusnya daripada speaker hari Sabtu kita nanti, Fajar Siddiq. Boleh integrate payment gateway? Alright, menarik soalan ni. So untuk payroll kami sekarang kami sediakan bank file. Bukan direct integration, tapi bank file untuk pembayaran payroll untuk bank CIMB dan bank-bank lain lah. Dan juga sama juga kami sediakan bank file untuk pembayaran EPF, SOXO dan KWSP portal. Okey. Soalan seterusnya daripada saudara Odin Hassan. Nama ni familiar sangat ya. Apakah teknologi stack yang diguna? Yang ni tadi dah ada dalam presentation, saya skip, minta maaf ya. Boleh share technical challenges dari segi nak scaling dan deployment? Okay, so first untuk sistem HR ni, first sebelum kita nak deploy ataupun kita nak develop, kena pastikan dekat bahagian HR lah, HR akta. So everything kena comply dengan akta dan baru kami boleh develop dan sebagainya. Dan yang kedua, challenges lain yang kami hadapi, setiap praktis untuk setiap company berbeza-beza. Ada HR cara pengiraan OT dia macam ni, ada pengiraan OT dia macam ni. So kami perlu generalizekan dan kami perlu customizekan untuk meet all punya requirement lah. Itu challenges yang paling besar sekarang ni. Sebab praktis HR untuk setiap company sangat-sangat berbeza. Dan cuma kami ada unfair advantage, which is kami dah ada pengalaman handle 30,000. So kami dapatkan data daripada orang lah. Soalan seterusnya daripada Encik Hudin Hassan juga. Berapa ramaikah technical team anda dan ada produk owner yang khas tahu seluk-beluk pasal syarikat atau HR? Soalan. Okay, baik. First, saya jawab dulu yang pasal product owner. Kami memang ada HR expert. Maksud saya HR expert tu dia dah experience lebih 5 tahun dalam HR. Dan kami memang berhubung direct dengan dia untuk manage dan juga tahu sikit atas lah. Alright, dan yang kedua berkenaan team Okay. Asal-asal pembikinan projek ni saya seorang je. Dan sekarang kita dah ada dalam 5 orang team lah. Dev dan juga support saya. Okey. Kita ada lagi 3 soalan dan mungkin lepas tu kita patah balik pergi demo. Okay, kita ambil soalan Atif Halim lagi sekali. Ada include option untuk buat potongan zakat tak? Ada, yes. Ada ya? Okey, simple soalan dia. Okey. Next, daripada Encik Husaini Zulkifli, software engineer untuk Run Cloud. Apakah motivasi di sebalik pembikinan masyarakat disebab di luar sana sudah ada banyak sistem HR? Baik, menarik soalan ni. Macam saya share yang dekat video tadi. Alright, so apa inspirasi kami adalah kami nak bantu lebih ramai usahawan yang dah buat sale dan tapi belum ada sistem pengurusan yang bagus. Sebab tu macam daripada tim yang kami ada sekarang, daripada peserta yang kami ada sekarang, memang ramai yang dah buat sale 100 ke 200 ribu tu benda senang je, cerah gigi je. Tapi bila tak ada control system dekat bahagian human, so dekat situ diorang keluar cost yang terlalu banyak. Terpaksa hire orang 2-3 orang untuk buat gaji, untuk buat claim, cuti dan sebagainya. So instead of hire 2-3 orang yang perlu bayar dalam 3,500, why not you subscribe to our system and seorang je untuk manage overall punya company lah. So
boleh menjimatkan lagi of course, dan of course efisienkan lagi gerak kerja lah. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya daripada Fajar Siddiq. What is your marketing strategy to promote the product? Okay, so macam saya share tadi, kami dalam ekosistem group companies, which is kami ada satu unfair advantage, which is kami punya parent company adalah training company. So memang kami punya marketing adalah through seminar dan juga event. Dan agak happy bagi saya sebab for now dah setahun kami dengan 1,200 company yang dah register, and kami punya CPA, cost per acquisition kami adalah still lagi kosong sebab main company yang menjalankan marketing untuk kami, dan kami punya marketing through seminar dan juga coaching. Okey, so saya rewind balik kepada lebih 10 soalan sebelumnya, which is boleh demo My Syarikat? Kita masih ada masa ke? Boleh? Boleh. Alright, so saya share screen. So by default ini adalah masyarakat punya website. Alright, so login. Alright, so this is everything yang kita akan nampak dekat bahagian dashboard. So dekat sini akan ada dua, main navigation dan juga administration. So saya punya login account sekarang adalah, nampak ke saya punya screen? Nampak. Okay. Saya punya account sekarang adalah HR. So mostly HR akan access to all details yang kita ada dekat dalam masyarakat lah. Alright, so everything dekat sini nak tengok record. So boleh terus tengok record terus sini. Untuk announcement pun boleh terus sini. Dan juga untuk announcement yang bestnya, kami cuba untuk elakkan pengguna menggunakan social media dalam berinteraksi dengan pekerja. So kalau everything nak buat announcement ke apa through masyarakat je. Dan juga dekat sini kita boleh baca dan kita boleh acknowledge macam blue tick lah. So kalau saya klik dekat sini, automatically saya dah baca dan saya dah read dekat sini. So HR boleh interact dengan kita punya staff lah, boleh tengok macam mana dan sebagainya. Alright, dan seterusnya dekat bahagian lain, ni saya go to secara laju, okay. Of course bila dah ada apply leave dan juga claim, dan of course kat sini HR boleh approvekan leave dan juga claim. Dan seterusnya kita ada bahagian timesheet. So dekat sini once staff dah log in dekat masyarakat ataupun dah selfie dekat masyarakat, so staff akan dapat detail, HR akan dapat detail dekat sini lah. Dan of course kita boleh tengok details pukul berapa dia log in, hari apa dan sebagainya. Dan even kita boleh track location. Okay, so even kita boleh track location, kita boleh view details dan sebagainya dekat sini. Dan untuk uniform sama juga, kami sediakan form E dan juga form EA untuk staff, HR so lebih mudah. Dan seterusnya untuk bahagian payroll lah. So itu secara general dan secara cepat kita punya demo. Dan sekiranya nak tahu lebih lanjut, boleh contact saya, kita boleh one on one untuk demo session dan sebagainya. Very nice. Okay, untuk soalan baki yang tadi sebenarnya somehow dah terjawab. Saya just bacakan semula lah. Soalan daripada Nur Elis tadi, dia tanya apakah penambahan feature dalam masyarakat untuk future plan. And then seterusnya tadi soalan daripada Encik Azmi, sama dengan soalan Encik Fajar Siddiq, untuk claim dan payroll ada integration dengan accounting system. Okay, sorry, yang ni lain sikit. Yang tadi payment, ini accounting system. So untuk accounting sekarang kami tengah, for now belum ada any integration dengan mana-mana provider. And kami tengah, memang dah ada dalam kami backlog, which is kami nak integrate dengan, of course first dengan QuickBook. Yang kedua dengan simpan kira. Simpan kira, okay. Okay, tadi ni lagi satu soalan last ni, soalan daripada Nur Elis, mungkin dah jawab tapi saya bacakan juga. Apakah obstacle yang dilalui semasa pembangunan masyarakat sebab develop hanya seorang pada permulaan? Rasa sunyi sangat ke macam mana? Cuba cerita sikit. Sunyi juga lah. Okay. Of course untuk sistem HR adalah sistem yang berakta. So of course kena comply dengan every akta yang ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami hadapi kesukaran untuk memahami setiap operasi yang berada dekat syarikat masing-masing. Untuk ni lah, untuk bakal pengguna. Itu yang kami, dua kesukaran yang paling penat lah. Dan juga of course sekarang pun kami tengah tambah baik dari segi UI dan UX dan sebagainya lah. So sistem yang berteraskan akta ni, so dia agak tricky sikit. So kita kena hati-hati. Kita tarik nafas sikit sebab soalan memang tak putus macam popcorn. Sebab presentation dia banyak info, jadi banyak soalan orang tanya.
Saya bagi masa lagi untuk siapa-siapa yang nak bertanya soalan. Kalau sementara tu mungkin saya boleh tanya soalan lah untuk uh, jangka masa panjang kan, apa harapan masyarakat, let's say lepas adakah nak jadi pioneer dalam this market ke, lagi 10 tahun ke macam mana, atau at least nak ada lagi banyak partnership dengan at least last time those are your competitor tapi mungkin you nak acquire them ke macam mana? Okay, first saya exit plan Yes. Okay, first kami nak cater lebih ramai SME punya market. Of course itu target market kami. Dan in term of acquire dan sebagainya, saya rasa kami more to partnership lah. Okay, maksudnya maybe kita akan partner dengan beberapa, dan sekarang kami tengah deal untuk collaboration dengan one of ex-peserta juga, saya tak pasti, dengan one of maybe kalau sebut brand ni semua orang kenal dekat Malaysia. Dia dah ada 4 cawangan dekat 4 negara. So kami tengah nak JV dengan dia untuk kembangkan lagi sistem masyarakat kepada Asia, dan target pertama kami adalah untuk negara Indonesia. Saya ni nak tanya tapi tak tahu boleh tanya ke tak, siapakah orang itu, yang partnership tu. Kalau PNC tak apa, kita skip. PNC lagi lah. Tapi kalau follow FB saya akan nampak lah. Okey, boleh. Cuma for short term memang kami akan lebih fokus kepada untuk acquire lebih ramai klien, dan untuk future term memang kami akan go untuk target market kepada Indonesia. Oh, sorry to share, and sekarang even kami pun dah ada pengguna daripada Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Cuma kita perlu support payroll mereka lah. So kami nak go for that country untuk lebihkan pengguna lah. Alright, dan untuk future lagi, of course, if anyone to acquire us, then why not kita lepaskan je. And kalau kami ada rezeki lebih untuk acquire orang lain, why not kalau kita ambil. Okey, kita ada masa kecederaan lagi ni. Saya ambil 2 soalan terakhir, lepas tu kita beralih ke projek yang ketiga. Okay, soalan kedua terakhir daripada Afiq Kalim lagi sekali. Ada export API tak untuk kerjasama dengan future collaboration? Okay, for now belum, tapi kalau ada perbincangan ataupun ada request, kita boleh bincang untuk kita open integration. Okay, so Atif boleh PM ya. Dah tahu nak buat. Okay. Soalan seterusnya daripada tim Flybot Autonomous Drone. Okey, ini presenter kita hari Senin ya. Oh, sekejap, mana dia pergi? Kenapa dia hilang? Okey, setiap daripada saudara Fakrul Azran. Setiap company ada berbagai-bagai jenis SOP. Bagaimana cara tuan handle perbezaan SOP tersebut? Alright, so apa yang macam ni kami, macam buat tadi saya share, memang kami harapi keseluruhan untuk memenuhkan requirement setiap company, client. So apa yang kami buat adalah kami make everything customized. Sebagai contoh, dalam penyediaan gaji, kan kita boleh masukkan commission, allowance, even for that pun kami dah enablekan untuk on off kan, kalau nak enablekan EPF ke, SOXO ke dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, even untuk payroll, dan kami kaji mostly semua sistem payroll yang ada dekat Malaysia sekarang hanya berbentuk one time sahaja. Maksudnya kita hanya boleh run gaji untuk 1 bulan sahaja. Tapi dekat masyarakat kami enablekan juga untuk buat dua cycle payment ataupun lebih, which is boleh buat payment macam biasa, dan juga boleh juga untuk buat mid-month payment untuk bayar commission dan sebagainya. So kami cuba untuk customize to make to fulfill lah requirement yang ada sekarang kepada semua pengguna. Okay, soalan terakhir lepas saya bacakan. Ini last ya. Kita ambil soalan daripada Encik Azmi kita. Ada plan tak untuk allow plug-in installation kalau ada nak buat customization? Belum, sekarang belum ada. Belum lagi. Dan very short. Sikit Safina. So if anyone yang interested, iklan disclaimer iklan. So kalau anyone interested to know more, so boleh join je dekat masyarakat.com, boleh go through situ. Even kita ada live chat kat situ. Dan juga if anyone yang tengah free and maybe tengah mencari kerja atau tengah nak mencari remote work ke, so boleh contact dengan saya. Memang kami tengah cari lagi developer untuk Android, untuk apps dan juga web. So anytime boleh contact saya.
Right. Terima kasih. Okey. Itu dia presenter kedua kita. So hopefully sebab rasanya soalan untuk projek kedua ni terlalu banyak, lebih daripada 20. Hopefully ada soalan dan jawapan tu masuk dalam kuis ya. So standby. Siapa nak salin jawapan salin. Okey. Saya tak boleh garanti lah siapa yang menang. Okey.